Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah cerita bersiaran di hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan. Pakar-pakar perubatan di seluruh dunia, baik daripada pihak tertinggi kerajaan dan juga mereka yang berada di peringkat akademik, telah pun memberi satu jaminan ataupun garanti bahawa epidemik COVID-19 akan terus menghantui dan juga merebak dan juga menyebabkan jutaan manusia di seluruh dunia akan terjejas dengannya. Di Malaysia, 673 kes telah disahkan sehingga semalam positif dengan melibatkan 2 kematian di mana daripada jumlah ini 49 telah pun sembuh dan mereka yang dirawat yang dalam kes positif sebanyak 622. Ada istilah yang menyebut bahawa dalam situasi yang dihadapi pada hari ini, tugas terpenting untuk kita lakukan ialah untuk meratakan flattening the epidemic curve, di mana untuk meredakan jumlah dan juga statistik dan juga graf epidemik yang berlaku ini. Saya ingin berkongsikan satu data ataupun visualisasi yang dilakukan di Our World in Data yang diletakkan di melalui survey saya ini. Kalau dilihat daripada kes di Malaysia, daripada segi grafnya, Malaysia menunjukkan bahawa kes positif COVID-19 ini berada dalam satu keadaan yang dapat dikawal pada awalnya. Kalau dapat rakan-rakan di dalam studio ambil visual dari survey ini, di mana ini pada peringkat awal kes itu, tetapi nampak ada peningkatan dan juga satu peningkatan yang cukup tajam di situ. Apa yang kita perlu lakukan pada hari ini supaya ianya berada dalam keadaan yang dapat dikawal, di mana peningkatan kes ini berada dalam graf yang mendata seperti ini, seperti mana di Jepun ataupun di Singapura. Bagaimanakah kita dapat mengawal situasi ini? Itu antara langkah yang dilakukan pada hari ini dengan mengadakan dan juga menguasakan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan ini diulangi secara sungguh manusiawi oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah, yang mengatakan bahawa beliau merayu rakyat Malaysia untuk duduk di rumah. Sila duduk di rumah, jarakkan diri anda daripada orang lain kerana kita mempunyai peluang yang tipis untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Bantulah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memainkan peranan anda, peranan kita setiap satu rakyat Malaysia, kerana setiap seorang daripada kita bertanggungjawab untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga demi keselamatan diri dan keluarga. Kegagalan kita pada hari ini bukanlah satu pilihan kerana kita mungkin menghadapi gelombang yang ketiga dan akan lebih besar seperti tsunami, lebih-lebih lagi kalau kita tidak mempunyai sikap yang tidak kisah. Bagaimana anda menjalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang begitu prihatin untuk membentuk dan membendung COVID-19 pada hari ini? Adakah anda duduk di rumah, menjaga keluarga anda, ataupun anda menganggap bahawa Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah satu cuti umum yang panjang? Soalan ini saya tanyakan kepada anda sendiri ada jawapannya, dan rakan-rakan saya yang berada di lapangan memberikan risiko kepada diri mereka untuk melaporkan apa yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur khususnya. Haris Ashraf Hasnan bersama dengan saya petang ini. Beliau sejak dari awal pagi melihat dan juga melakukan tinjauan di beberapa lokasi yang biasanya sesak di tengah ibu kota ini. Dari Pavilion ke Dataran Merdeka ke Sogo. Ini lokasi-lokasi yang kita ketahui ramai orang. Tetapi Haris tadi mengatakan bahawa tidak ramai. Tapi adakah tidak ramai itu memberikan indikasi bahawa kita cakna bahawa kita menjalankan pembendungan ataupun social distancing yang betul, penjarakan sosial yang tepat? Haris Ashraf Hassan, bagaimana pemerhatian anda apabila anda ke seluruh beberapa tempat dan juga lokasi-lokasi utama di ibu kota pada hari ini? Ya, Zul. Pastinya kalau kita nak bercakap ataupun mengulas berkenaan dengan tinjauan yang saya lakukan sejak daripada pagi tadi bersama dengan jurukamera Riza Rahim, sebenarnya ianya merupakan kawasan yang boleh dikatakan kami tertumpu di kawasan yang boleh dikatakan merupakan kawasan business center, di mana ramai ataupun banyak pejabat-pejabat dan ramai golongan korporat yang bekerja, kawasan-kawasan pekerjaan, kawasan tumpuan pelancong, iaitu di tengah segitiga emas Kuala Lumpur ini. Pastinya selain antara Bukit Bintang seperti Zul katakan tadi, termasuklah saya kemudian ke Pavilion, ke bahagian Jalan Tunku Abdul Rahman di Sogo. Persoalannya adalah pada ketika ini seperti yang Zul tanyakan tadi, adakah penjarakan sosial yang dilakukan oleh rakyat Malaysia terutama yang berada di Lembah Kelang, adakah betul ataupun tidak? Ya,
boleh saya katakan buat masa ini rata-rata antara mereka telah pun berada di kediaman masing-masing, kerana yang saya sempat temu bual, tempat saya jumpa adalah di antara mereka yang bertugas yang seperti perkhidmatan-perkhidmatan yang dikecualikan, termasuklah seperti pengangkutan. Saya sempat menemu bual pemandu teksi. Kemudian saya sempat menebual pelancong asing juga, ada daripada Australia dan juga Bangladesh. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang mereka kongsikan. Mereka telah pun tiba awal di Malaysia ini. Mereka tidak menjangkakan situasi akan lebih memburuk berkenaan dengan situasi ataupun apa yang berlaku pada ketika ini, termasuklah perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Mereka tidak menjangkakan ianya akan menjadi sehingga satu tahap begini. Mereka telah membuat tempahan penerbangan, tempahan hotel dan pelbagai lagi. Jadi apabila perkara sebegini ataupun perintah ini dikeluarkan, maka pada ketika ini mereka tiada pilihan lain. Tidak, kalau nak berjalan bersia-sia di tengah, melancong di tengah kota raya Kuala Lumpur ini, tidak banyak akses untuk mereka, tidak banyak yang boleh mereka lakukan. Jadi saya ada sediakan package, ada juga artikel di astroawani.com menyatakan bahawa ada seorang ataupun Ken yang berasal dari Sydney, Australia, membuat keputusan untuk pulang ke tanah airnya, walaupun beliau merancang untuk berada di sini sejak dua ataupun sekitar dalam 2 minggu ataupun dalam tempoh 5 hari untuk berada di Malaysia sebelum tempoh percutian 2 minggu itu akan dilanjutkan ke Singapura dan juga ke Thailand. Tetapi malangnya beliau tidak dapat meneruskan aktiviti itu. Jadi itu antara kekangan yang mendepani para pelancong yang sempat saya temu bual, Zul. Haris, kalau bagi penonton di rumah yang mendengar audio Haris, ada bunyi guruh dan juga petir kerana beliau bersama langsung di luar, hujan lebat di Kuala Lumpur pada ketika ini. Tapi Haris bertemu dengan beberapa orang pelancong pada sebelah pagi tadi. Mereka ni pergi ke mana sebenarnya? Apa yang mereka lakukan apabila mereka keluar? Walaupun kita tahu memang tujuan mereka melancong, tetapi dengan perintah kawalan pergerakan ini, mungkin bagaimana Haris mendekati mereka? Apa tujuan mereka apabila keluar dan sebagainya? Jadi bagaimana kita nak memahami pergerakan mereka pada ketika itu? Ya, tadi saya sempat menemu bual mereka terutamanya di kawasan berdekatan dengan Lot 10, iaitu di Bukit Bintang, interchange di antara laluan MRT dan juga monorail Bukit Bintang. Mungkin anda juga terutama yang berada di Lembah Kelang tahu kawasan yang di hadapan McDonald's tersebut dan juga banyak chain ataupun rangkaian makanan segera yang berada di situ. Kebanyakannya hanya membenarkan para pelanggan mereka untuk membawa pulang atau membungkus makanan tersebut. Tidak boleh dine in atau makan di restoran. Itu satu perkara. Mereka buat apa di situ? Rata-rata antara mereka sekadar boleh berjalan-jalan, tangkap gambar dalam suasana Kuala Lumpur yang sunyi, dan mereka menyatakan bahawa agak janggal situasi melihat sebuah ibu kota yang selalunya kalau hari bekerja setiap pagi akan padat. Kita juga mungkin rakan-rakan setugas di Astro Awani nak menuju ke Bukit Kewangan, masuk ke Jalan Raja Chulan, sering melalui laluan tersebut, laluan daripada seperti Jalan Raja Chulan sendiri, Jalan Bukit Bintang sering kita lalui untuk akses ke Bukit Bintang itu. Jadi dan juga mengakses ke Bukit Kewangan, rata-rata antara mereka memilih untuk hanya bergambar, berbual, membeli makanan bungkus dan sebagainya. Dan buat masa ini mereka tidak banyak aktiviti yang boleh dilakukan. Ada seorang ataupun sekumpulan daripada Bangladesh, sebenarnya mereka telah pun bercuti di sini. Mereka menyatakan bahawa lebih kepada untuk duduk di bilik, berehat, mungkin menonton televisyen dan bersedia untuk membuat penempahan ataupun penukaran kepada flight penerbangan mereka dan untuk keluar daripada Malaysia pada bila-bila masa sahaja, Zul. Dan itu sahaja yang mampu mereka lakukan buat masa ini.
Ya. Haris, bagaimana dengan arahan dan juga notis-notis? Adakah ianya jelas? Saya sebenarnya walaupun pavilion ini dengan Bukit Keuangan ni jaraknya kurang dari 1 kilometer, tapi saya tidak dapat membayangkan pavilion itu ditutup sepenuhnya kerana masih lagi ada ruang-ruang terbuka. Jadi bagaimanakah notisnya? Adakah jelas? Adakah masyarakat yang kalau orang nak lepak ataupun beli makanan, mereka tahu bahawa sekarang ni memang ada perintah kawalan pergerakan ataupun bagaimana? Kerana informasi-informasi ini perlu diberitahu kerana ini sudah diwartakan. Ada denda kalau kita tidak ada sebab kita berada bergerak dan juga berada di halayak ramai. Jadi adakah itu jelas, Haris? Ya, Zul, rata-rata kalau hasil tinjauan saya melihat kepada ataupun notice board dan juga di pintu-pintu premis perniagaan, sememangnya telah jelas. Seperti kalau kita mengambil dua contoh shopping mall yang besar lah di Kuala Lumpur ataupun pusat membelah yang popular di tengah Kuala Lumpur, Pavilion seperti Zul katakan, dan juga di Sogo. Ramai sebenarnya kalau ada yang selalu kalau lunch tengah hari, makan tengah hari tu lari kejap makan dekat Sogo dan sebagainya. Tapi kali ini di dalam notis yang dikeluarkan secara jelas mereka menyatakan bahawa food court masih dibuka, tidak dibenarkan makan di situ, hanya boleh bungkus. Dan kemudian farmasi-farmasi sebagai contoh di Sogo, farmasi di aras bawah ataupun di lower ground tingkat LG itu masih lagi dibuka. Orang ramai masih lagi boleh mengakses ke farmasi-farmasi tersebut kerana ianya menyediakan perkhidmatan kesihatan. Jadi menjadi satu kebenaran ataupun mereka boleh untuk membuka premis itu dan orang ramai masih lagi boleh mengakses premis kesihatan ataupun farmasi tersebut. Pada masa sama boleh membungkus makanan kerana kalau kita tahu di area Sogo itu kalau nak dilihat banyak bank juga yang berada berdekatan yang masih lagi beroperasi di situ, tetapi jelas mobiliti sangat kurang pada hari ini. Saya percaya kalau bank yang berdekatan dengan Sogo tersebut, pusat membeli belah Sogo itu mungkin boleh dikatakan separuh daripada mereka rakan saya juga dikatakan telah pun bekerja dari rumah. Tidak dibenarkan untuk masuk ke pejabatnya. Jadi ya, so pergerakan mobiliti di tengah kota raya Kuala Lumpur sangat kurang pada pagi tadi, seolah-olah di pagi 1 Syawal, Zul. Boleh saya bayangkan sebegitu, ya. Benar, kita tak merasakan bahawa hari ini hari Rabu. Haris, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam cerita pada petang ini. Nanti kita bersama seorang rakan lain pula. Terima kasih Haris Ashraf Hasnan. Tapi saya ingin, sebelum kita berhenti rehat, saya ingin membawa satu kabar ataupun berita yang baru kami terima. Kalau dapat diambil dari astrawani.com ini, penyanyi Maya Matahari meninggal dunia akibat kanser, di mana penyanyi yang pernah masyhur dengan lagu Matahari, Maya meninggal dunia akibat kanser pada Rabu, di mana Allahyarham difahamkan menghadapi kanser tisu sejak tahun lalu. Bagaimanapun Allahyarham yang berusia 44 tahun difahamkan tidak mahu berita penderitaannya dihebahkan kepada peminat media dan masyarakat, di mana kebanyakan rakan-rakan artis dan juga para wartawan juga baru sahaja mendapat perkabaran duka ini dan tidak banyak maklumat dapat dikongsikan. Kami di Astrawani mengucapkan takziah kepada keluarga dan juga kenalan Allahyarham Maya Matahari yang meninggal dunia pada hari ini. Cerita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.